Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 2 Julai 2020. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas banjir yang masih ditempatkan di satu pusat pemindahan sementara PPS kekal 36 orang daripada 8 keluarga setakat pukul 8 malam tadi. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan hanya satu PPS di daerah Kota Belud masih dibuka. Semua PPS daerah telah ditutup dan penduduk terjejas telah dibenarkan pulang kerana keadaan banjir yang telah pulih. Sebelum ini, 11 daerah melibatkan 152 kampung di Sabah terjejas akibat banjir ekoran hujan lebat Sabtu lepas, namun kini keadaan banjir hampir pulih sepenuhnya. Kerajaan negeri telah mengerahkan agensi berkaitan termasuk Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana di setiap daerah menempatkan bot 24 jam di kawasan berisiko banjir. Ketua Menteri Datuk Seri Parlimen Muhammad Shafie Apdal berkata langkah itu salah satu daripada prosedur operasi standard SOP ditetapkan bagi memastikan aspek penyelamatan penduduk terjejas dapat dilakukan segera. Saya telah minta kepada pihak-pihak jabatan yang berwajib untuk pastikan di mana kawasan-kawasan yang kerap dilanda oleh banjir yang agak berat, maka kita sediakan bot 24 jam untuk membolehkan supaya kita dapat bawa mereka, jangan terapung, jangan dalam keadaan rumah yang terkandas di situ. Beliau memberitahu sidang media selepas majlis penyerahan sumbangan bekalan peralatan perubatan COVID-19 di Kota Kinabalu. Mengenai COVID-19, beliau berkata kerajaan akan terus memantau perkembangan wabak itu, terutama dalam kalangan pelajar sekolah termasuk kanak-kanak taska berikutan pembukaan semula sesi persekolahan. Sementara itu, sesi persekolahan yang dibuka secara berperingkat pada 15 Julai ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa akan keselamatan anak-anak kerana penularan pandemik COVID-19 belum reda sepenuhnya. Saya mewakili PIBG sekolah menyokong penuh atas pembukaan sekolah dalam masa terdekat. Namun aspek pematuhan SOP perlulah ditingkatkan dan juga perlu meyakinkan ibu bapa tentang keselamatan anak-anak mereka. For the younger kids, I just feel like it's not necessary to rush them back into school because what's more important is their health and their safety kan. We want to bring this COVID down to zero. Bagi pembukaan pada 15 Julai ya, ini kita masih merasakan ragu-ragu lah karena keadaan kita ini walaupun cases pada COVID ini pada yesterday hanya 2 atau 3, tapi masih ada. Macam bagi saya ragu-ragu lah sebab budak sekarang kan kalau budak susah mau kawal bah. Habis macam sekarang ni belum lagi stabil, bah. Masih lagi kami takut juga tu. Semalam Menteri Pendidikan mengumumkan pelajar tingkatan 1 hingga 4 dan pelajar kelas peralihan serta murid tahun 5 dan 6 akan kembali ke sekolah bermula 15 Julai ini. Sementara pembukaan semula sekolah bagi murid tahun 1 hingga 4 pada 22 Julai. Tiada pertambahan kes baharu positif COVID-19 di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif kekal 372 kes. Jumlah pesakit sembuh meningkat kepada 355 orang apabila 2 pesakit masing-masing di Tawau dan Tuaran sembuh. Infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah memaklumkan jumlah pesakit yang masih mendapat rawatan seramai 10 orang. 8 daerah masih mencatatkan kes aktif iaitu 2 kes di Tuaran dan Kota Kinabalu serta masing-masing 1 kes di Tawau, Sandakan, Penampang, Kota Belud, Papar dan Nabawan. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 7 kes. Penduduk negeri ini diminta memberi kerjasama dalam menjayakan banci penduduk dan perumahan negara yang bermula 7 Julai ini. Pengarah Jabatan Perangkan Malaysia Negeri Sabah, Nur Hayati Jantan berkata, kerjasama penduduk perlu bagi memastikan banci penduduk berjalan lancar selain bertujuan mengemaskini stok penduduk dan perumahan negeri Sabah yang dilakukan setiap 10 tahun.
Menurut Nurhayati, pengumpulan data itu melibatkan 2 fasa, iaitu fasa pertama secara dalam talian bermula 7 Julai hingga 30 September, manakala fasa 2 secara bersemuka bermula 7 Julai hingga 20 Oktober. Kita akan mengedarkan di negeri Sabah ni lebih kurang 200,000 postcard yang mengandungi ID ataupun invitation code untuk memasuki sistem e-census lah. Jadi ini ialah cara pembancian sendiri oleh setiap isi rumah. Selain maklumat demografi, bancian juga meliputi maklumat-maklumat lain seperti pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan hidup dan kemudahan asas. Nurhayati berkata demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Lebih 100 kaki tangan ditugaskan untuk proses bancian fasa pertama. 5,025 panggilan kecemasan direkodkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah sepanjang Januari dan Jun tahun ini. Daripada jumlah itu, 2,251 merupakan panggilan kebakaran dan sebahagian besar melibatkan kebakaran kediaman. Dalam tempoh sama, 16 kematian, 18 kecederaan dan 4 penyelamatan kebakaran direkodkan. Penolong Pengarah Bahagian Penyiasatan Kebakaran JBPM Sabah, Johari Zulkifli berkata, pendawaian elektrik yang usang dan penggunaan yang berlebihan serta penggunaan peralatan elektrik tidak berkualiti punca tertinggi kebakaran berlaku. Memastikan setiap pendawaian elektrik di rumah masing-masing itu hendaklah diperiksalah sekiranya terdapat pendawaian yang telah rosak ataupun telah usang ataupun sistem pendawaian itu telah melebihi 10 tahun ke atas. Saya nasihatkan supaya buat wiring barulah untuk memastikan sistem pendawaian itu sentiasa dalam keadaan baik. Selain sumber elektrik, penyebab lain berpunca daripada peralatan gas termasuk kecuaian ketika memasak. Johari menyatakan demikian ketika program kursus asas penyiasatan kebakaran dan fotografi forensik JBPM Zon Keningau di Balai Bomba dan Penyelamat BBP Keningau. Program disertai 25 anggota BPP Keningau, Tenom, Tambunan dan Suk ini bertujuan meningkatkan kemahiran siasatan kerja di lapangan selain memudahkan pasukan penyiasatan kebakaran mengemuka bukti bagi hal pendakwaan di mahkamah. Usaha memulihkan semula sektor pelancongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 kini bermula. Justru ahli Persatuan Pelancongan Sabah STA disaran memanfaatkan inisiatif yang disediakan kerajaan melalui pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana yang diumum kerajaan untuk menggerakkan semula operasi masing-masing. Pengerusi Persatuan Pelancongan Sabah STA Tony Chio berkata sudah tiba masanya pengusaha sektor pelancongan khususnya ahli STA merancang semula aktiviti bagi merancangkan semula sektor pelancongan negeri ini. Katanya kelonggaran yang diberikan dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP termasuk pembukaan semula sempadan negara mampu memulihkan sektor pelancongan secara berperingkat-peringkat. Paling penting adalah mengamalkan SOP dan yang disarankan oleh KKM di mananya ini akan dapat dibuat dan harusnya dipapar kepada target customer supaya keyakinan mereka akan ditambah baik. Tony Choo berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam rancangan Kami Bah ini yang disiarkan secara langsung menerusi TV1. Beliau turut mengingatkan pelancong agar membuat tempahan daripada pengendali pelancongan berdaftar dan mempunyai kepakaran untuk mendapat perkhidmatan terbaik. Dianggarkan lebih RM70,000 kerugian dialami 14 pengusaha pelancongan di Kiulu akibat banjir besar yang berlaku baru-baru ini. Kebanyakan mereka adalah pengusaha pelancongan di kawasan tebing sungai. Ketika ditemui pemberita RTM di Kiulu, Presiden Persatuan Pelancongan Kiulu KTA Majin Megingko berkata kerugian dialami berbentuk kerosakan harta benda, kehilangan pondok riadah serta jalan perhubungan ke kawasan pelancongan. Ia menyebabkan rancangan KTA membuka sektor pelancongan di Kiulu secara berperingkat pertengahan bulan ini terpaksa ditangguhkan. Malah ada pengusaha pelancongan melupakan hasrat untuk membuka pelancongan berikutan kerugian yang dialami. Saya berharap sangat kepada pihak kerajaan, terutamanya kepada YB yang bertanggungjawab supaya dapat memberi bantuan, meringankan beban dan juga memberi bantuan supaya industri pelancongan luar bandar di Kiulu ini pulih dengan cepat. Sebab apa?
banyak yang bergantung pada industri ini sebagai sumber pendapatan dan juga peluang pekerjaan. Kita sangat berharap agar kerajaan membantu sektor pelancongan luar bandar ini sebab kita tahu bahwa 3 bulan yang lepas kita dilanda oleh COVID-19 dan kita dalam keadaan PKP dan langsung kita zero pendapatan di sini. Terdapat 48 pengusaha pelancongan di Kulu berdaftar dengan KTA. Mereka mengusahakan pelbagai produk pelancongan seperti pusat rekreasi, aktiviti berakit, inap desa dan tagal. 4 pesakit diabetes daripada golongan B40 menerima sumbangan alat glukometer daripada MyFun Action untuk memudahkan mereka memantau seterusnya membantu usaha mengawal kandungan gula dalam darah. Sumbangan disampaikan Pegawai Perubatan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Dr. Putri Anisatun Nadia Hussein. Ketika ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu, Dr. Putri Anisatun Nadia berkata pemberian alat itu juga memudahkan pesakit membuat pemeriksaan sendiri tanpa perlu berulang-alik ke klinik. Dengan bagi glukometer ni, diorang boleh monitor di rumah, kemudian boleh pergi jumpa doktor lah dengan bacaan tu. Terima kasih banyak-banyaklah sebab prihatinlah dengan macam Pakcik ni kan, ada masalah kesihatan begini, kesusahan begini. Jadi Pakcik ucapkan beribu-ribu terima kasih lah. Saya boleh buat pemeriksaan sendirilah kan. Bila saya rasa macam kurang sehat tu, saya akan tes sendirilah. Alhamdulillah lah. Saya begitu gembira lah dapat benda ni. Sebab saya, doktor suruh galakkan kami beli kan, tapi kita tak mampu membeli. Baik, sekian berita Pagi Sabah. Budayakan norma baru. Jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Muhammad Syariza Mawang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi 2020 membuka tirai dengan semangat baru. Dengan wajah yang baru dan pengisian yang lebih jelas dan padat. Ya, kami juga menjelajah ke setiap negeri untuk cari cerita rakyat. Serta pengisian-pengisian yang terkini tentang informasi-informasi semasa. Kami bersiaran setiap hari 8 pagi hingga 10 pagi. Di saluran berita RTM dan TV1. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 2 Julai bersama saya, Abang Muasli, Abang Abdul Samad.
Jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Sarawak kekal 571 kes. Berikutan tiada kes baru diumumkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam sidang media yang berlangsung di Petajaya Kuching semalam. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengurusi JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Aglos Sugahmbas dalam sidang media harian COVID-19 turut memberitahu terdapat 6 kes baharu yang sembuh dan discharge. 5 daripadanya dari Hospital Bintulu dan 1 kes dari Hospital Umum Sarawak. Ini sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 544 iaitu 95.27%. Dalam pada itu, 10 orang masih lagi menerima rawatan dalam ward isolasi hospital, manakala seramai 32 pesakit dalam siasatan PUI dilaporkan semalam dan 10 kes masih menunggu keputusan makmal. Beliau turut memaklumkan JPBN Sarawak memberi kebenaran masuk tanpa keperluan kuarantin kepada warga asing yang sudah berada di Malaysia untuk sekurang-kurangnya 30 hari berturut-turut sebelum ini tertakluk pada kelulusan permohonan mereka. Tambah beliau, JPBN Sarawak akan bekerjasama dengan ketua-ketua kampung, masyarakat dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK untuk mewujudkan satu jawatan kuasa kepolisan. Ia bagi memastikan prosedur operasi standard SOP dipatuhi oleh semua masyarakat di peringkat akar umbi. Pihak penganjur program sosial khususnya di kawasan pedalaman juga diingatkan agar memastikan segala SOP seperti mengehatkan kumpulan orang seramai 250 orang atau 50% daripada kapasiti dewan yang digunakan selain melakukan penjarakan fizikal. Sekarang semua kawasan luar bandar adalah kawasan hijau. Jadi kita mesti bersama-sama bekerjasama untuk menentukan kawasan-kawasan hijau itu dikekalkan. Sarawak melalui Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK mengiktiraf sumbangan dan peranan pertubuhan bukan kerajaan NGO sejak sekian lama khususnya dalam pelbagai aspek kesejahteraan komuniti. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata penglibatan NGO penting dalam usaha menangani masalah kebajikan dan sosial secara holistik. Sehubungan itu, Datuk Seri Fatimah memaklumkan kementerian telah memperkasakan berkesanan peranan NGO di Sarawak melalui penganjuran 8 siri latihan pemerkasaan NGO khususnya dalam pelbagai aspek kesejahteraan komuniti di Sarawak pada tahun lepas. Aspek kesejahteraan komuniti ini merangkumi kebajikan, pelindungan wanita dan kanak-kanak, pembangunan keluarga, pendidikan, penjagaan kesihatan, fizikal dan mental, pencegahan jenayah termasuk pemeliharaan alam sekitar. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan Endowment Fund Sarawak, bantuan ibu bersalin, geran tahunan khas, kenyalang Gold Card, bantuan ehsan kematian, bantuan khas pesakit buah pinggang dan geran NGO bahagian Miri di Dewan Tusan Kompleks Islam Sarawak Miri. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah berkata, kerajaan menerusi Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak JWKS akan terus memperkasakan usahawan wanita di negeri ini. Untuk tujuan itu, jelasnya, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah meluluskan sejumlah RM2 juta bagi tujuan geran tanda pagar usahawan JWKS tahun 2020. Jelasnya, geran tersebut bernilai RM5,000 adalah untuk usahawan wanita membeli peralatan dan kelengkapan perniagaan. Penduduk rumah lawang Anak Umpin di Sungai Melinau, Selangau telah menerima bantuan bahan binaan bernilai lebih RM100,000 daripada Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Tamin. Menurut Adun Tamin, Christopher Jira Sambang, sumbangan bahan-bahan binaan tersebut adalah untuk penyiapan kerja pembinaan rumah panjang baru tersebut. Christopher Gira menjelaskan kerja-kerja pembinaannya dilaksanakan secara bergotong royong oleh penduduk rumah panjang. Bercakap ketika dihubungi pemberita RTM, jelasnya bantuan berupa bahan asas binaan seperti atap itu diharap dapat meringankan beban penduduk rumah panjang tersebut. Mengulas lanjut, beliau akan terus komited membantu penduduk dan merancangkan lagi pembangunan di kawasan Tamin. Bantuan telah disampaikan oleh Wakil Pejabat Daerah Selangau Ani Awing yang mewakili Pusat Khidmat Dun Tamin dan turut dihadiri oleh Ketua Masyarakat Selangau. Walaupun kerajaan telah membenarkan pembukaan semula tabika bermula semalam, namun masih terdapat segelintir ibu bapa yang belum bersedia menghantar anak-anak mereka kembali bersekolah
tinjauan RTM ke tabika kemas penempatan semula lot Sungai Pelan dan tabika kemas Sungai Pelan Bintulu mendapati kehadiran kanak-kanak sekitar 6 orang sahaja. Menurut Pegawai Kemas bahagian Bintulu, Muhammad Iqbal Abdullah, beliau berpendapat ibu bapa mungkin masih belum bersedia disebabkan oleh status Bintulu yang masih dalam kategori zon kuning. Walau bagaimanapun, pihak Kemas sentiasa bersedia menerima kehadiran kanak-kanak dalam masa yang sama mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Selepas arahan pembukaan 1 Julai, yang mana dari segi pemantauan, setakat ini Alhamdulillah kita bersyukur sebab kebanyakan tabika telah bersedia dan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Sementara itu, penolong pegawai pendidikan awal kanak-kanak Kemas bahagian Bintulu, Mariah Wahab memaklumkan pihak sekolah sudah bersedia dengan jadual penggiliran sekiranya kehadiran kanak-kanak mencapai lebih daripada 20 orang. Sekiranya kanak-kanak ramai nanti, kalau ikut kalau kelas ni, kalau diikutkan kehadiran sepatutnya dia 20 orang kanak-kanak. Sekiranya 15 hari bulan nanti, kalau ibu bapa bersedia untuk hantar 20 kanak-kanak ni, kemungkinan kita akan ambil langkah membuat kelas penggiliran. Bagi salah seorang tenaga pengajar, Dora Jubong, peranan mereka bukan sahaja sebagai guru, malah bertindak sebagai petugas barisan hadapan dalam memastikan kesihatan kanak-kanak terjamin. Kita nak nitil ke normal ke baru kurang. Kalau kita bersedia out, yang di frontliner, dekat nyambut penantai membiak kita. Lebih harga tidak ke batu kantor. Salah seorang kanak-kanak yang ditemui, Nur Raihan Nasuha, memberitahu ibunya sentiasa mengingatkannya untuk tidak terlalu bebas bermain di luar dan patuh arahan gurunya mengenai cara-cara membasuh tangan. Selepas hampir 4 bulan tidak beroperasi, akhirnya pasar malam di Metro City Matang kembali beroperasi semalam. Tinjauan RTM malam tadi mendapati rata-rata peniaga dan pengunjung teruja kerana dapat meneruskan urusan jual beli walaupun dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Wartawan Debbie Amanda Padan ada laporannya. Menurut pengerusi Pasar Malam Belia N6 Metro City, Muhammad Haizuri Bolhasan, pihaknya sentiasa memastikan pengunjung dan para peniaga menggunakan pelitup separuh muka dan pensanitasi tangan disediakan di setiap gerai jualan. Pihak kami telah menerangkan dan bekerjasama dengan pihak PBT DBKU untuk dengan cara kami sendiri yang kami akan memasang dinding di setiap kenopi-kenopi kanvas dinding untuk menjarakkan antara satu sama lain. Jadi diluluskan oleh Sarawak Disaster lah. Selain terpaksa akur dengan pelbagai peraturan ketat, peniaga yang ditemui bersyukur kerana pasar malam sudah dibuka justru dapat menambah pendapatan yang terjejas sebelum ini. Gembira lah kerana setelah beberapa bulan, 4 bulan dah kasih ada pasar malam, jadi beri peluang untuk berjual tu lagi. Terima kasihlah banyak-banyak kepada kerajaan yang membenarkan kami. Manakala bagi pengunjung pula, SOP yang ditetapkan masih perlu dipatuhi walaupun ada kelonggaran diberikan bagi mencegah penularan COVID-19. Sebelum PKP macam biasalah memang boleh duduk makan sini lah. So sekarang ni apabila dah lepas PKP kena menyesuaikan diri lah. Sebabkan memang ada rasa nak makan di sini tapi disebabkan pematuhan SOP kena ikut. Sikitnya yang bagusnya asyik suruh biar masuk okey lah. So risiko yang tinggi lah. Di pasar malam ini terdapat 300 tapak yang terdiri daripada 170 buah tapak menjual makanan dan minuman, manakala selebihnya menjual pakaian dan barang kering tetap mengamalkan pematuhan SOP yang tinggi demi keselamatan bersama. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan bagi sektor ekonomi yang paling ketara terjejas. Namun apabila PKP pemulihan diperkenalkan, semestinya dia memberi satu nafas lega kepada para peniaga, terutamanya bagi para peniaga yang ada di Pasar Seni Metro City ini. Dan kelonggaran yang diberikan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk kita berkompromi dengan SOP yang telah ditetapkan jika kita mahu rantaian COVID-19 ini diputuskan. Patuhi SOP, kita pasti menang. Laporan Debbie Amanda Padan, Berita RTM.
Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS telah menyumbangkan 10 beg jenazah atau body enclosure for corpse kepada Hospital Umum Sarawak HUS. Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Profesor Dr. Wan Hashim Wan Ibrahim dalam kenyataan medianya memaklumkan sumbangan itu sebagai usaha membantu kerajaan negeri menangani penularan COVID-19. Menurut Profesor Dr. Wan Hashim, UNIMAS telah mewujudkan dana COVID-19 yang diguna pakai untuk penghasilan produk-produk terutamanya melibatkan produk peralatan perlindungan diri PPE kepada para petugas barisan hadapan khususnya di hospital-hospital kerajaan maupun swasta. Sumbangan tersebut telah diserahkan oleh beliau kepada Timbalan Pengarah HUS Dr. Hayati Jaafar dalam satu majlis ringkas di Rumah Universiti UNIMAS Kota Semarahan. Produk tersebut dibangunkan pada tahun 2016 dan versi pertama produk itu yang dikenali sebagai Smart Soft Stretcher 3S telah memenangi tempat kedua di Anugerah Tahun Pengkomersialan Malaysia 2017 bagi kategori usahawan sosial. Sementara itu, Pengarah HUS Dr. Hajah Hayati Jaafar menzahirkan ucapan terima kasih atas sumbangan berkenaan dan berharap UNIMAS akan terus memberi kerjasama dengan HUS dalam berusaha menangani pandemik COVID-19. Program The Biggest Loser, anjuran klinik kesihatan Bandar Miri yang bermula pada awal Januari tahun ini dan berakhir pada Jun lepas mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Pakar Perubatan Keluarga Klinik Kesihatan Bandar Miri, Dr. Norafini Salamon berkata, program itu disertai 40 peserta termasuk penjawat awam. Dr. Norafini berkata dalam tempoh 6 bulan program itu pihaknya telah memberi pendedahan mengenai kepentingan pengurangan berat badan dan risiko penyakit tidak berjangkit selain membantu peserta mengurangkan kadar obesiti. Tambah beliau, para peserta juga terlibat dalam aktiviti antaranya Zumba, senam aerobik sekali seminggu di klinik dan sesi kaunseling secara individu kepada peserta yang memerlukan. 5 pemenang berjaya menurunkan berat badan menerusi program itu, antaranya Yuslan Yusof sebanyak 31.9 kg, Alvin Ferdinand Lampin 10.4 kg. Sekian Berita Pagi Sarawak. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Salam hormat dan jumpa lagi.